Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan serta pensyarah saya iaitu Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya iaitu Ahmad Faiz Ikhwan bin Muhammad Bakri. Hari ini saya akan membentangkan tentang syurga dalam Syiah. Kita mulakan dengan pengenalan. Okey, kita kena tahu dulu itu Syiah itu apa, syurga dan Syiah itu apa. Okey, Syiah bermaksud pengikut, iaitu pengikut setia yang mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun mengikut terminologi istilah iaitu syariat Islam, puak ini berfikir Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih layak daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang pemerintahan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Syiah ini berpunca dari politik zaman dahulu di mana mereka tidak ingin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khilafah selepas baginda meninggal dunia. Puak mereka hanya menginginkan Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu mereka mengkafirkan sahabat Nabi yang telah Allah jaminkan syurga. Allah telah jaminkan syurga. Kita pergi kepada syurga. Syurga merupakan tempat kejaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya yang taat dan patuh terhadapnya. Sebenarnya Syiah dengan Sunni ini tidak berbeza sangat dengan maksud syurga ini, lebih kurang sama. Syurga penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dirasai semasa di atas dunia. Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai hal, antaranya mereka rekakan fatwa dan mentafsirkan Al-Quran dengan fahaman sendiri sehingga membawa kepada isu akidah dan juga fiqh. Mereka menganggap syurga hanya layak untuk orang Syiah sahaja dan bukan untuk golongan yang lain. Seterusnya kita pergi kepada pandangan agama Syiah tentang syurga. Menurut mereka, mereka juga mempercayai Al-Quran, tapi dari segi kepercayaan mereka sahaja berbeza. Mereka mengatakan sesiapa yang tidak mempercayai kepada Imam 12, maka mereka tidak mempunyai iman di dalam diri mereka. Mereka juga mempercayai bahawa syurga hanya layak untuk agama Syiah sahaja. Dan mereka mengkafirkan semua agama yang lain seperti agama Buddha dan selain, termasuk dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mengikut Imam As-Suyuti pada tafsirannya Dur Al-Mantur, di dalam kitab mereka mengatakan puak mereka dalam keadaan puas dan menang, dibangkitkan dalam keadaan puas dan menang. Dengan hadis ini mereka percaya bahawa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang puas dan menang. Maksudnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Seterusnya kita pergi kepada tingkatan syurga menurut agama Syiah. Tingkatan syurga menurut agama Syiah sama dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, di mana hanya sedikit sahaja perbezaan mereka. Ulama bersependapat bahawa syurga mempunyai nama dan tingkatan mengikut amalan mereka semasa di dunia. Jika amalan mereka di dunia banyak, maka tinggilah tingkatan syurga dia. Jika amalan mereka rendah, tingkatan syurga adalah tahap yang rendah. Antara yang disenaraikan oleh ulama kalam ialah syurga Al-Firdaus, syurga An, syurga Al-Khuld, syurga An-Naim dan lain-lain. Fahaman Syiah berpendapat bahawa Ahlul Bait adalah maksum dan pada iman mereka masuk ke dalam syurga yang paling tertinggi dengan para Rasul. Hanya ini perbezaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka menganggap Ahlul Bait adalah golongan yang berada di tingkatan syurga, padahal itu adalah dusta daripada mereka.
Okey, seterusnya kita pergi kepada nikmat yang terdapat di dalam syurga Syiah. Nikmat yang paling utama adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut dari hadis iman mereka, itu iman Ali, imam pertama bagi puak Syiah. Setelah tinggalnya penduduk syurga di dalam syurga kepada mereka, dikatakan bahawa kenikmatan yang sangat tinggi dan berharga yang diberi oleh Allah adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman Ali jelaskan huraiannya. Ia membaca surah At-Taubah ayat yang ke-72 di mana sebahagian bermaksud itu keredaan Allah terlebih tinggi dan terlebih besar daripada sesuatu yang lain. Ini merupakan nikmat yang paling utama dalam syurga menurut Syiah. Nikmat syurga yang lain adalah makanan dan juga minuman. Makanan yang ditekan adalah di dalam Al-Quran adalah buah-buahan, daging dan sebagainya. Antara nikmat yang lain adalah minuman syurga ialah sungai yang berperisa susu, madu dan juga arak akan menjadi minuman yang utama di dalam syurga nanti. Arak tidak akan dihadapkan ketika kita berada di dalam syurga. Dan lagi lebih sedap daripada arak yang berada di dalam dunia ini. Selepas itu, kita pergi kepada keadaan dalam syurga mengikut fahaman Syiah. Keadaan dalam syurga menurut fahaman Syiah di syurga berhubung dengan keadaan kaum mukminin di syurga. Rasulullah SAW bersabda, tiada jarak bagi mereka di syurga untuk melihat Tuhannya, kecuali takbir keagungan yang tergantung di wajahnya. Menurut apa yang diberitahu ini, mereka memberitahu keadaan mereka akan melihat wajah Allah SWT dengan tiada jarak bagi mereka. Mereka boleh melihat dengan begitu sahaja. Itu menurut mereka. Seterusnya kita pergi kepada penghuni syurga Syiah. Mengikut fahaman Syiah pula, penghuni syurga yang dimaksudkan oleh mereka adalah puak mereka sendiri, di mana mereka telah mengkafirkan semua agama-agama yang lain seperti Kristian dan sebagainya. Dan puak Syiah juga berpendapat hanya golongan mereka sahaja yang akan dijamin syurga kerana mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan pada imamnya sahaja. Dan mengikut mereka, sesiapa yang tidak beriman dengan iman mereka tidak dikira sah iman mereka sebagai seorang manusia. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ahli syurga menurut agama Syiah. Mereka juga untuk menjadi ahli syurga, mereka harus menjauhi sikap mazmumah seperti sifat riya dan takabur, mengumpat dan mencaci orang lain. Dan mereka seharusnya mempunyai sikap mutmainnah. Contohnya taat kepada Allah dan Rasulnya, bersikap baik seperti jujur dan amanah. Selain itu, menginfakkan harta serta jauh dari bercakap hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian kita pergi kepada perbuatan yang dilakukan untuk masuk syurga mengikut fahaman Syiah. Mereka menggalakkan supaya pergi melawat kubur Imam Syiah menangisi kematian Imam Syiah iaitu Imam 12. Puak Syiah meriwayatkan bahawa menziarahi kubur Husain AS bersamaan dengan 100 umrah dan 100 haji dan Allah SWT menerimanya. Dan mereka juga meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, seseorang yang menziarahi Husain selepas kematiannya pastilah dia mendapat syurga. Selain itu, mereka menyebarkan zina dengan mainkan ke atas nama perkahwinan mut'ah. Walaupun perbuatan zina adalah haram bagi agama Sunni, tapi mereka mengamalkan sikap itu. Selain itu, mereka lebih memilih tanah Karbala iaitu tanah suci bagi puak mereka berbanding dengan tanah Mekah dan Madinah. Seterusnya, kita pergi kepada kitab-kitab yang menceritakan tentang syurga agama Syiah. Di antaranya adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mereka mengambil daripada Al-Quran yang menceritakan tentang syurga dan puak Syiah juga mengambil
mengambil hadis daripada ahlul bait mereka sahaja untuk menjadi rujukan mereka tentang syurga. Hadis daripada imam lain mereka tidak menerimanya. Akhir sekali kita pergi kepada kesimpulan daripada syurga agama Syiah. Syurga merupakan tempat yang indah dan penuh kenikmatan yang tak terhingga kepada penduduk syurga. Untuk masuk ke syurga, kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu Taala dalam kitabnya iaitu Al-Quran supaya tunduk kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Dalam fahaman Syiah mengatakan bahawa hanya perlu taat kepada iman 12 mereka sahaja untuk memasuki ke dalam syurga, walaupun mereka melakukan dosa yang banyak. Mereka hanya membuat rekaan bahawa Allah akan mengampuninya kerana taat pada imamnya, walaupun hakikatnya perkara itu hanya dusta semata-mata. Oleh itu, kita tidak terpengaruh dengan kata-kata orang Syiah. Sekian, terima kasih untuk pembincangan pada hari ini. Dan seterusnya kita akan membentangkan tentang ulasan artikel, iaitu artikel mengkritisi hadis Syiah. Dan kita akan teruskan dengan maklumat artikel. Tajuk artikel ini adalah mengkritisi hadis Syiah dan tahun terbit adalah tahun 2016. Nama penulis artikel ini adalah Bahrul Ulum dan bilangan halaman ini adalah 14 halaman. Penerbit artikel ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Bina Wanita Islam Surabaya di Indonesia. Seterusnya, kita akan pergi kepada isu yang dibangkitkan oleh penulis. Dalam artikel ini, penulis telah menceritakan bahawa puak Syiah mempunyai metod yang tersendiri dalam tentukan sesebuah hadis. Isu pertama yang telah dibawa oleh penulis berkaitan dengan isu sumber hadis. Menurut Syiah mengatakan bahawa mereka hanya menggunakan pada iman mereka sahaja sebagai sumber utama dalam hadis. Ini kerana mereka mengambil pendapat daripada riwayat Hammad dan Hisham Ibn Salim dan lain-lain melalui dari Sahal Ibn Ziyad di dalam kitab Usul Al-Kafi. Riwayat mereka berbunyi, aku dengar Aba Abdullah berkata-kata, hadis aku adalah hadis babaku, dan hadis babaku adalah hadis datukku, dan hadis datukku adalah hadis Husain, dan hadis Husain adalah hadis Hasan, dan hadis Hasan adalah hadis Amirul Mukminin. Dan hadis Amirul Mukminin adalah hadis Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah pada hakikatnya asal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu ini telah disokong oleh puak Syiah yang menuntut bahawa semua kata-kata yang dikeluarkan oleh para imam mereka adalah berasal daripada Rasulullah SAW. Padahal ini merupakan adalah dusta daripada mereka yang mereka rekakan ayat seperti itu. Isu kedua adalah yang telah dibawa oleh penulis dalam artikel jurnal ini adalah mempersoalkan perawi hadis Syiah. Penulis menjelaskan bahawa ketidakjelasan dari perawi hadis Syiah dalam jalur periwayatan hadis di dalam mazhab Syiah boleh dikatakan bahawa terlalu banyak perbezaan dan percanggahan yang mustahil untuk dipecahkan. Ini disebabkan kerana kalangan Syiah tidak mengambil berat tentang masalah periwayatan hadis mereka. Dan kita tidak seharusnya menjadikan rujukan hadis Syiah kerana hadis mereka adalah lemah dan palsu. Isu yang lain yang telah disebutkan dalam artikel jurnal ini adalah mengenai at-taqiyah atau dikenali sebagai berbohong. Penulis menceritakan tentang akibat yang akan peroleh jika kita mengikuti ajaran berbohong ini. Hadis Syiah sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kesan salah satu ajaran yang utama dalam mazhabnya, iaitu taqiyah atau dimasukkan sebagai berbohong. Mengikut ajaran mazhab Syiah, mempunyai iman seseorang itu sekiranya tidak mengamalkan sikap taqiyah ini di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahawa taqiyah ini adalah sesuatu yang tidak baik di dalam mazhab Islam Sunni, di mana dapat mengefekkan kepada manusia itu tersebut. Bagi saya antara isu menarik adalah mengenai taqiyah,
Kerana taqiyah adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui kerana berbohong adalah sesuatu yang tidak baik di dalam mazhab Sunni. Dan Allah telah melarang kita dalam melakukan perbuatan itu supaya tidak berlakunya dosa ke atas kita. Oleh itu, kita harus mengelak daripada melakukan taqiyah dan tidak mendengar daripada orang-orang Syiah tentang taqiyah dalam kehidupan mereka. Okey, untuk akhir sekali adalah kesimpulan untuk ulasan artikel ini adalah berguna untuk manusia yang menganut agama Islam. Kerana kajian ini mengenai tentang perbezaan hadis Syiah dengan hadis Sunni, di mana terdapat banyak perbezaan dan pencegahan yang terlalu ketara di dalam dua hadis Sunni dengan hadis Syiah, di mana hadis Syiah terlalu lemah untuk digunakan kepada kita umat Islam sebagai umat Islam yang menganut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan lain ialah ia sangat berguna bagi umat Islam yang muskil dengan hadis yang diriwayatkan oleh ulama Syiah yang menggunakan metod atau cara tersendiri dalam menentukan sebuah hadis itu. Ini memberi kemudahan kepada orang Islam yang muskil untuk tahu bahawa hadis yang dikeluarkan oleh ulama Syiah adalah rekaan semata-mata daripada mereka dan menyebabkan banyak kebohongan di dalam hadis tersebut. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang menganut mazhab Sunni tidak seharusnya mengikut hadis Syiah tersebut. Dan sekian daripada saya untuk pembentangan pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.